Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di dua daerah mencatat peningkatan. Setakat 8 malam tadi, 1,600 penduduk ditempatkan di 6 PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, di SOK seramai 1,268 orang berlindung di 4 PPS. Manakala di Beaufort 332 orang melibatkan 102 keluarga berlindung di PPK Selangor. Tinjauan RTM di Beaufort, penduduk terjejas terus menerima sumbangan keperluan asas. Kita tahu dan kita faham kesedihan dan masalah-masalah mangsa banjir ini. Jadi kita datang sini untuk berziarah bersama mereka, bersama sedikit sumbangan untuk bersama-sama merasa kesusahan yang mereka hadapi di dalam musibah banjir ini. Banjir di Beaufort merupakan antara yang terbesar dan paling kerap dengan 10 gelombang banjir yang melanda sejak akhir tahun 2024. Gabungan Rakyat Sabah GRS mempunyai strategi tersendiri dalam pembahagian kerusi bersama parti komponen, namun tetap terbuka untuk mengadakan rundingan bersama rakan dalam kerajaan perpaduan, khususnya Pakatan Harapan. Pengurusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan GRS tidak terikat dengan sebarang pandangan luar dan akan menentukan sendiri kerusi yang sesuai untuk ditandingi. GRS mempunyai formula ataupun kursi-kursi yang mau kita tandingkan. Jadi kita tanding di sekurang-kurangnya lebih daripada 50 kawasan di Sabah GRS. Tapi apapun kita akan berbincang dengan parti yang berhormat Perdana Menteri PH, kerana sekarang ini kerajaan kita didukung oleh parti GRS dan juga PH Plus. So ini asas perundingan kita. Bagi parti yang lain di luar kerajaan, itu terpulang kepada mereka. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan berkelompok Parti Gagasan Rakyat Sabah 2025, cawangan PDM Tambalang di Tuaran. Datuk Haji J yang juga Presiden Gagasan Rakyat mengumumkan kemasukan 395 ahli baru dalam Gagasan Rakyat sekaligus mencerminkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan parti tersebut dan dasar yang dibawa kerajaan negeri ketika ini. Kem Kabota di Tawau dipilih sebagai salah satu daripada 5 kem tentera menerusi projek rintis ternakan Kelulut dengan peruntukan RM100,000 di bawah program Kem Santuni Madani. Ia merupakan inisiatif kerajaan untuk menjana ekonomi dalam kalangan keluarga anggota tentera. Sebagai permulaan, sebanyak 60 tapak dibuka bagi projek ternakan madu Kelulut yang memberi manfaat kepada 20 peserta. So, Lembaga Tabung Angkatan Tentera menyertai program ini dengan menyumbang RM500,000 daripada setiap syarikat di bawahnya, yang mana RM100,000 diberikan kepada kem Kabota oleh Bastard Plantation. Program turut disokong oleh Universiti Malaysia Terengganu yang menjalankan penyelidikan terhadap potensi industri madu Kelulut termasuk pembangunan jenama nasional berasaskan hasil ternakan dari kem-kem seluruh negara. Kita nak membantu komuniti untuk menambahkan pendapatan masing-masing, ekonomi dia sendiri. Bukan sekadar untuk menambah pendapatan, kita nak satu ekosistem yang lengkap di mana ada nilai-nilai inovasi, ada pengkomersialan. Mandangkan percaraannya amatlah mudah, iaitu menggunakan 3T, iaitu ternak, tinggal dan tuai. Amat mudahlah bagi isteri saya yang tidak bekerja dan boleh menambah kewangan sampingan keluarga kami. Daerah Kuala Penyu dipilih sebagai lokasi penganjuran Jelajah Air Hijau 2025. Inisiatif ini merupakan usaha berterusan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP dan pihak berkuasa tempatan PBT menjaga kelestarian lanskap persekitaran negeri. Sehubungan itu, Adun Kuala Penyu Datuk Limus Curi menyeru penduduk di daerah terlibat menerapkan nilai-nilai positif dalam memastikan kelestarian daerah agar terpelihara dan terjaga. Jelasnya, amalan budaya bersih dan menjaga keindahan persekitaran daerah adalah selaras salah tuju daerah iaitu transformasi menjadi pusat pelancongan baharu di negara ini.
Bila penganjuran ini harap semua penduduk-penduduk di daerah Teluk Penyu ini supaya sampah sarap dan juga penebangan pokok dan juga sungai-sungai itu dijagalah supaya kehidupan kita terjaga dan sungai-sungai kita terjaga. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Air Hijau, Inisiatif Hijau KKTP, Aspirasi Sabah Maju Jaya 2025. Sementara itu, Pegawai Eksekutif Daerah Kuala Penyu, John Genchit, merangkap pengerusi jawatan kuasa pelaksana peringkat daerah berkata, program ini merupakan inisiatif KKTP untuk menyokong Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Program seumpama akan diteruskan di daerah Tenom Jun depan. Sambutan Hari Kesedaran Tenggiling penting kepada masyarakat, khususnya pelajar bagi memahami peranan mereka dalam melindungi alam sekitar dan hidupan liar. Aktiviti itu bukan sahaja untuk mendidik tetapi juga menyemai rasa cinta terhadap alam semula jadi dalam diri pelajar. Demikian ucapan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Muhammad Sofian Abu Bakar ketika merasmikan Hari Kesedaran Tenggiling bersama menyelamatkan hidupan liar terancam di Sabah di Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Hidupan Liar Sandakan, Husin Muin. Muhammad Sofian menegaskan pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar bukan hanya tanggungjawab satu pihak tetapi memerlukan kerjasama yang berterusan khususnya melindungi spesies yang semakin pupus. Sementara itu ketika ditemui pemberita, Husin memberitahu kegagalan memelihara tenggiling akan menyebabkan populasi haiwan itu terjejas. Kalau kita melindungi tenggiling ini sebenarnya secara tidak langsung kita melindungi habitat dia. Sebab tenggiling diet dia adalah tinggal dalam habitat tertentu. Contohnya jika habitat itu terancam ataupun terganggu, tidak diurus dengan baik, secara tidak langsung akan menjejaskan kepada populasi tenggiling itu sendirilah. Tenggiling merupakan mamalia yang dikategorikan dalam jadual 1 iaitu sebagai spesies yang dilindungi sepenuhnya. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam perlu bertindak lebih proaktif mengatasi kegiatan penyalahgunaan dadah. Ini kerana pengedaran bahan terlarang tersebut semakin berleluasa menerusi pelbagai platform dalam talian. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufui berkata, Pemadam merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berperanan penting menyokong usaha kerajaan dan agensi berkaitan dalam mendepani cabaran tersebut seiring perkembangan teknologi. Jelasnya, dadah merupakan halangan terbesar kepada pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh negara, tidak hanya di daerah Tawau. Ini dadah ni dia semakin evolve, semakin berubah. Selaras dengan pembangunan sosial ekonomi kita. Dia bukan macam dulu. Dia juga melalui seperti kita macam ini cara Shopee kah, macam mana kan. Jadi bagi saya ini merupakan satu perjuangan yang bukan belum selesai dan semakin mencabar. Jadi di sini saya malu-malukan pihak ini kerajaan atau pihak ini agensi memberikan perhatian dan tumbuhan kepada pemadam. Kerana pemadam merupakan satu NGO, satu persatuan yang sukarela. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan Drug Free Fun Run yang disertai 600 peserta. Acara tahunan Mother's Day Walk Abreast kali ke-13 berlangsung meriah melibatkan lebih 800 penyertaan yang menunjukkan sokongan terhadap pesakit kanser payudara di Sabah. Acara ini bukan sekadar aktiviti berjalan santai, malah bertujuan memberi sokongan moral kepada pesakit kanser payudara yang terus berjuang melawan penyakit dihidapi. Acara tahunan ini sekali lagi membuktikan komitmen Sabah Kinabalu Pink Ribbon dalam memperjuang kesedaran, sokongan dan kebajikan pesakit kanser payudara. Program perasmian disempurnakan Isteri Ketua Menteri Sabah merangkap Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak di Kota Kinabalu. Tujuan utama kami dan objektif kami Sabah Kinabalu Pink Ribbon adalah untuk memberitahu umum bahawa pesakit ataupun bagas pesakit kanser payudara bukan fighting alone lah. Darang ada ramai sahabat-sahabat yang sudah jadi mengidap kanser payudara. Sementara itu, Presiden Kinabalu Pink Ribbon, Datin Christy Faiz Salazar berkata, kanser payudara kekal sebagai pembunuh nombor 1 dalam kalangan wanita.
mesej kami dari Sabah Kinabalu Pink Ribbon adalah go for regular screening sebab pengesanan awal dan mendapatkan rawatan yang cepat dan betul dapat atasi penyakit inilah. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.